Kira-kira pukul 2 pagi, terjaga apabila mendengar suara operator telefon radio teksi membuat panggilan. Ada penumpang dari Bukit Antarabangsa nak ke Taman Tun Dr. Ismail yang berdekatan. Kawasan itu sila lapor. Suara operator halus keluar dari alat komunikasi. Tanpa berfikir panjang, saya terus menyambut panggilan dan menyatakan sanggup untuk mengambil penumpang itu. Dari Jalan Hulu Kelang, saya masuk ke simpang Bukit Antarabangsa yang jalannya banyak seleko tajam. Malangnya, kira-kira 5 minit kemudian, operator memberitahu saya supaya saya tidak terus ke kondo tersebut kerana teksi lain telah mengambil penumpang itu. Dah dekat nak sampai ni, beritahu saya kepada operator. Janganlah marah, saya pun tak tahu teksi tu tak lapor pun tiba-tiba saja beritahu dah ambil. Suara operator membela diri. Okeylah, saya pusing balik, kata saya sedikit kecewa dengan apa yang berlaku. Sudah alang-alang ada di Bukit Antarabangsa, lebih baik saya teruskan perjalanan hingga ke kondo tersebut. Manalah tahu kalau ada penumpang lain. Jika tak ada pun tak apalah, asalkan hati puas. Waktu tiba di pondok pengawal, tidak ada siapa pun di situ. Kemudian saya berpusingan dan patah balik. Saya pandu kereta perlahan-lahan sambil menikmati pemandangan Kuala Lumpur dari lereng bukit. Di kiri dan kanan semuanya nampak gelap. Hanya kelihatan bayang-bayang hitam pupuk. Tret! Saya kereta bernicit apabila brek ditekan mengejut. Nyaris-nyaris saya terlanggar perempuan di tepi jalan yang sedang melambai-lambaikan tangan menahan teksi saya. Wow, seksinya! Spontan keluar dari mulut saya apabila nampak wanita dalam lingkungan 20-an memakai gaun merah pendek. Gaun tanpa lengannya ketat hingga menampakkan susuk tubuh yang menggiurkan. Saya terpaku juga dengan keayuan gadis itu. Saya turunkan cermin tingkap untuk bertanya. Gadis berambut panjang, hidung mancung, berkulit putih dan bermata galak itu tersenyum. "Gobak," ringkas jawabnya dalam piala cermin. "Okey, boleh," jawab saya. Gadis itu terus membuka pintu belakang. Alamak, minyak wangi apa yang dipakai hingga menusuk hidung? Dalam hati saya terus memandu menyusuri seleko tajam jalan Bukit Antarabangsa untuk ke Lebuh Raya Hulu Kelang, kemudian ke Gombak. Sambil memandu, saya sempat menggiling ke cermin. Perempuan itu bersandar di kerusi dengan mata terpejam. Pikiran saya terus melayang, memikirkan keberanian perempuan itu berjalan seorang diri di dalam gelap. Namun saya tidak berani bertanya kerana bimbang dituduh menyibuk. Tiba-tiba terasa tengkuk saya disentuh jari jemari. Sejuk seperti air batu. Saya tepis tangan gadis itu dan menyuruhnya duduk baik-baik. Namun tengkuk saya terus juga diraba dengan gaya menggoda. Saya tepis tangan perempuan itu. "Cik, jangan buat macam itulah," kata saya. Perempuan itu tak mempedulikan kata-kata saya. Dia terus juga meraba dan membelai tengkuk bahu serta rambut saya. Kali ini saya bersuara dengan lebih keras sekaligus memandang ke cermin. Saya berani cermin agak lama kerana tak pasti apa yang dilihat. "Ya Allah, betul tu ni," saya bercakap sendiri. Kemudian saya pasang lampu. Perempuan itu menyeringai, mukanya mengerutu, mengalir darah nanak dan dari kulit-kulit dagu dan dahi. Kelihatan dua-dua matanya tersebut keluar. Saya terus tekan brek sekuat-kuat hati. Kemudian pusing steering untuk berpatah balik ke pondok pengawal di kondo tadi. Jari jemari berkuku panjang terus meraba-raba dan membelai tengkuk saya. Beberapa kali saya cuba untuk membaca ayat kursi, tapi lintang kekang tidak tahu yang mana harus dibaca dulu. Lidah saya kelu. Kemudian saya cuba pula baca Al-Fatihah, pun sama juga. Tak boleh. Kereta yang saya panggil sekejap ke tadi tepi, sekejap ke tengah. Saya bimbang jika jari-jari itu mencekik leher saya. Saya tekan minyak sekuat hati supaya cepat sampai. Peluh dingin mengalir membasahi baju. Rasa macam nak terkencing. Lutut menggelentar. Seluruh badan seram sejuk. Semakin laju kereta makin lebar. Perempuan itu tersenyum di cermin. Hampir-hampir besi penghalang di pintu pagar kondo saya langgar. Tolong! Tolong! Saya menjerit sambil membuka pintu sebaik sampai ke bilik pengawal. Malangnya saya jatuh ke lepok. Kaki lembik tidak mampu untuk berdiri atau berjalan.
Saya coba bangun tapi tidak berdaya, terasa lemas seluruh badan. Saya merangkak pula, tolong! Semenit lagi sampai merangkak, kemudian menyerap askar untuk pengawal. Yang jaraknya hanya 2 meter. Dua orang pengawal keselamatan berlari dapat sampai. Kenapa bang? Tanya mereka dengan berteman. Saya hanya menunjuk ke arah taksi. Mereka segera ke taksi. Saya tutup-tutup mengincar dari cermin hitam. Yang kelihatan punya wanita rambut panjang memantau dari arah. Perlahan-lahan pintu dibuka, belakang dibuka dan banyak putih terbang keluar dari taksi. Pengawal lari lintas tukang masuk ke bilik dan mengunci pintu. Saya hanya menyaksikan kedua-dua pengawal itu berhutang-hutang. Tidak ada apa yang mampu saya lakukan kecuali memandang saja. Bau bangkai dari dalam taksi mula menyelinap masuk ke dalam saya. Saya cuba tahan supaya isi perut tidak terurai, tapi tidak mampu. Saya termuntah sama. Malam itu saya tidak mampu untuk memandu, sangat hilang langsung. Tambah-tambah bau itu masih melekat di dalam taksi. Menjelang subuh, 3 orang kawan saya datang untuk membawa saya pulang. Taksi itu saya tinggalkan di kawasan berhampiran dengan pengawal. Sejak peristiwa itu, saya tidak berani mengambil penumpang di kawasan tersebut selepas tengah malam, walaupun ditawarkan bayaran berkali-kali.